اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 9. Muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Ketujuh daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya. Meninggi akan punggungnya, punggung seseorang, daripada tengkoknya. Itu syarat sah sembahyang, yang syarat sah sujud yang ketujuh. Wajib tinggi punggung daripada tengkok. Wajib tinggi punggung daripada kepala. Wajib tinggi punggung daripada kepala dan 2 bahu. Wajib tinggi punggung daripada kepala dan 2 dahu. Ini panggil, di sini sebut tengkok, kepala lah. Wajib tinggi punggung daripada kepala dan tengkok. Disebut sebagai tankis. Tankis ni kalau kita menungging. Yang mana menungging itulah hai'ah rupa sujud. Yang mana sujud adalah rukun solat yang paling tazallul, yang paling menghina diri. Jadi hai'ah kelakon solat sebagai hai'ah kelakon sujud sebagaimana sujud Nabi SAW adalah tinggi punggung daripada tengkok, daripada kepala dan juga bahu. Sebaliknya, bukan kata tinggi tengkok daripada punggung, bahkan kalau bersamaan antara punggung dan tengkok, pandangan yang muktamad, tidak sah rukun sujud, maka tidak sah sembahyang. Ada ni. Sama telah kalau tinggi tengkok daripada punggung, itu tidak sah rukun sujud, itu tidak ada khilaf. Dalam pandangan mazhab Syafi'i kita tidak ada khilaf. Tetapi di sujud mana belah hadapan tu tinggi daripada sebelah belakang. Di sujud tepi bukit contohnya, ataupun tempat punggung dia tu, tempat kaki lutut dia tu
dengan tempat letak kepala terletak dahi atas latar tu, tempat letak dahi tu tinggi, menyebabkan masa dia sujud punggung dan tengkok jadi bersamaan. Pandangan yang muktamad, masih lagi belum sah rukun sujud. Tidak cukup syarat untuk sah rukun sujud, maka tidak sah sembahyang. Fardu takdir, memang tak ada ruang dia nak solat. Tempat tu sempit dan memang sebelah kiblat tu tinggi. Memang sebelah membelakangkan kiblat ni, kalau kita kata kok sebelah barat tu tinggi, sebelah timur tu rendah. Sebelah barat tinggi sebab kiblat hala ke barat. Sebelah timur rendah, sebelah barat tinggi. Dia berada di tempat yang terlampau sempit. Dia berada di tempat yang terlampau sempit. Faham tak ni? Jadi sebelah barat tu tinggi, dia pun sujud lah, maka tinggi tinggi kepala daripada punggung ataupun bersamaan, solat tu wajib diulangi kembali. Solat tu wajib diulangi kembali. Faham tak ni? Tak, dia nak pusing tak boleh, nak jadi semayang menghadap ke timur sebab tempat tu lebih rendah. Belah barat tinggi, duduk tempat belah barat, sujud ada ke timur, memanglah boleh tinggi punggung daripada tengkok. Tapi sekarang ni dok sebelah barat tu sebelah kiblat, tinggi tempat tu. Sebelah timur tempat dia duduk tu rendah. Jadi tempat tu sempit, dia tak boleh nak semak, tak boleh nak sujud tempat lain dah. Terkurung contohnya, maka dia wajib kena solat seumpama itulah. Dia kena menghadap kiblat. Dia kena menghadap kiblat. Dia pun solat, dia pun sujud tinggi tengkok daripada punggung ataupun bersamaan tengkok dengan punggung. Solat tu wajib diulangi kembali. Solat tu wajib diulangi kembali. Melainkan kenapa tinggi tengkok daripada punggung? Kenapa bersamaan antara tengkok dengan punggung? Kerana uzur, umpama sakit, hal tu dimaafkanlah. Hal tu dimaafkan. Contohnya dia buat pembedahan mata. Tak okeylah buat pembedahan mata. Pembedahan mata tu boleh tunduk sikit sangat. Dia sakit tulang belakang, dia nak sujud boleh, tapi setakat tu je. Setakat separuh je boleh tunduk ke hadapan. Maka dia sujud tu dahi tak kena latar, satu hal dah, sebab dia terapung atas udara. Kemudian punggung dengan tengkok sama je, sama-sama tinggi je. Hak tu dia sakit, hak tu dia maafkan, solatnya sah, tak wajib diulangi kembali. Ada ni. Jadi saya bicara dahulu ketika membicarakan syarat untuk sah rukun sujud yang kedua dahulu, kena bumi 7 anggota dahulu. Saya pergilah kepada persoalan orang yang semayang atas kerusi, persoalan pada masa sujud tak dapat kena bumi 7 anggota. Ni, tak dapat meninggikan punggung daripada tengkok kepala. Dia sujud macam mana kalau duduk atas kursi? Disujud kepala masuk bawah kursi. Kepala masuk bawah kursi kok. Terbalik kursinya. Tu isu dia. Ada ni. Dia macam sebut berulang kali lah. Duduk atas kursi tak ada isu. Duduk atas kursi ke, duduk atas lantai ke, duduk. Dia pun takbir, dia pun baca Fatihah, dia pun rokok. Orang rokok ni tunduk ke hadapan. Atas kursi, dia duduk atas kursi pun tunduk ke hadapan. Dia duduk atas lantai pun tunduk ke hadapan. Dia pun iktidal. Atas kursi pun samalah iktidal dengan duduk atas lantai.
Duduk antara sujud, samalah duduk. Duduk tasyahud, samalah duduk. Atas kursi dengan atas lantai, sama. Persoalan ketika nak menyempurnakan syarat bagi sah rukun sujud. Kalau dia semayang atas latar, duduk atas latar, dia boleh sujud kena bumi 7 anggota. Dia boleh tinggi punggung daripada kepala. Tiba-tiba dia duduk atas kursi, dia sujud, tunduk kepala ke hadapan, tidak boleh kena bumi 7 anggota dan tidak boleh meninggikan punggung daripada kepala. Maka dia panggil apa ni? Tidak melengkap syarat untuk sah rukun sujud, maka tak sah lah sujud, maka tak sah semayang. Itu persoalan dia kalau mazhab Syafi'i lah. Lain kalau dia duduk atas latar, dia uzur duduk atas lantai. Terang latar gitu ya. Kita mengajuk FB latar. Apa latar? Nak sebut lantai KA pula. Kena kerja apa? Latar. Latar tu latar orang panggil tau. Latar. Tak, bukan bahasa buku latar. Kat terjung tu lah. Latar. LATA. Kita panggil latar. Kau panggil latar. Latar. Bukan latar. Oh, latar. Kerajaan tu. LATA tu. Itu memang bahasa buku tau. Tu. Bukan panggil latar deh. Latar. Ini latar juga. Lantai. Tu bunyi ke. Dah kesian juga orang ikut FB. Latar. Ustaz sebut apa latar? Jadi sekarang ni kalau dia duduk atas lantai tu kan, dia tak boleh nak sujud. Kalau orang buat pembedahan mata, tu terang-terang lah, dia hanya boleh tunduk ke hadapan sedikit saja. Ni bukan buat pembedahan mata. Dia kalau sujud atas lantai tu, dia akan jadi serung niarak lah jawapan dia. Sebab saya pernah orang sakit, tak, dia okey je, dia duduk okey. Mana pergi bilik air pun tak payah angkat, tapi kena pegang lah. Dia berjalan tu kena papah tak panggil tak? Kena papah. Sebelah tangan pegang dinding, sebelah tangan tu kita papah. Mana daklah memberatkan kita sepenuhnya. Mana boleh melangkau di bilik air. Mana sembahyang duduk. Kata sujud molek lah, sujud atas lantai lah. Sujud tu pakai dia tenaga tak ada. Dia sujud tu pakai meniarak. Pakai habis gitu je. Tak boleh nak bangun semula tau. Dia sujud pelan-pelan tu boleh letak. Lepas tu tiba-tiba gelongsor. Jadi gelongsor. Ni tak boleh sujud atas lantai lagi. Ni meniarak terus. Nak bangun tak boleh dah. Jadi kalau dia semata lantai, orang gini dia sujud macam mana? Dia sujud macam mana? Dia akan tunduk ke hadapan setakat yang boleh buat. Kena tak bumi 7 anggota? Tidak. Tinggi tak punggung daripada tekak? Tidak. Maka kalau orang seumpama ni atas latar pun gitu dah sujud, duduk atas kursi pun gitu juga sujud. Boleh main atas kursi. Tu je. Ada orang dia kaki patuh. Dia semayang tu kaki dia dihulurkan ke hadapan. Dia sujud dia gitu lah sujud. Dah dia semayang kaki dihulurkan ke hadapan. Apa berlunjur ke hadapan kaki dia. Dia main duduk. Dia tak main berdiri, main duduk. Tapi dia sujud tunduk setakat boleh lah. Dah muka kaki hulur ke hadapan. Hak gini boleh duduk atas kursi. Sebab masa dia sujud, ketika duduk atas lantai, tidak boleh kena bumi 7 anggota dan tidak boleh tinggi punggung daripada tengkok. Boleh main atas. Tapi kalau orang duduk atas lantai tu, dia boleh sujud comel-comel, melengkapkan syarat untuk seorang rukun sujud ni, dia tak bolehlah sujud isyarat daripada kerusi. Dan kalau begitu pada masa sujud dia turun ke bawah, kalau turun ke bawah itu baik, mai duduk terus. Turun ke bawah satu hal pula, naik satu hal pula. Ni kira pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Orang main atas kursi tu biar ke dia lah, janji dia semayang. Lepas tu
dia faham ilmu macam mana, tu dah tahulah. Tahu kita nak periksa dia pula, nak ujian pula, nak panggil dia. Nak periksa dia macam mana. Mana masing-masing kena belajar lah. Cuma kita tak boleh nak kata apa orang uzur ni. Orang sakit ni kita tak boleh nak kata apa, sebab orang sekarang ni uzur dia macam-macam jenis. Macam-macam pesing. Hak ni begini, hak ni begini. Hak ni boleh buat. Hak ni tak boleh buat. Orang lain pesing dia juga. Tapi hak tu tak boleh buat, dia boleh buat. Hak ni. Hak tu boleh buat, dia tak boleh buat. Jadi payah. Kita nak letak seorang ni payah sebab dia tak sama. Uzur dia tak sama. Jadi kena belajar lah. Kena belajar. Sebab benda ni benda berkait dengan dalaman dia, kesihatan dia. Kita hanya melihat luaran dia je. Kita hanya melihat luaran dia. Nampak macam okey je dia. Tiba-tiba kenapa dia semai duduk? Tu. Sebab dia masalah dalaman penyakit dia tu. Luaran dia kita tengok macam okey je. Payahlah. Sebab kuasa tak kuasa ni berkait dengan diri masing-masing. Hak luaran mudah. Hak luaran mudah kita nampak. Macam bicara hak mengelupahnya. Dia sujud, kopiah dia, songkok dia terkehadapan sangat. Dia sujud atas kopiah benar. Sujud atas songkok benar. Tu kita boleh tegur. Awak tak boleh sujud gitu. Sebab syarat untuk sah rukun sujud, dahi kena terbuka. Jangan berlapik dengan umpama kopiah songkok. Tu boleh kita beritahu. Sebab benda tu nampak salah pada Zuhir. Mana kita boleh beritahu lah Zuhir. Ni hak dalaman masing-masing, kesihatan masing-masing. Samalah macam tu bicara bab pegangan. Pegangan masing-masing. Bab keikhlasan tasawuf, hati masing-masing. Kita dia tegur, awak ni riak. Kita tahu mana dia riak. Ni masing-masing. Sebab pegangan sangat masing-masing. Hak Zuhir je kita boleh tegur. Macam hari Jumaat baru ni, saya tak tengok. Ada orang tengok, saya keluar awal sedikit daripada masjid tu. Masa semayang tu, Tok Imam baca kunut nazilah. Rakaat kedua, iktidal lah. Jadi saya keluar luar tu, ada kawan panggil, dia tunjuk tu. 3 orang tu dia kata tu. Dia masing-masing masuk tu, masuk Tok Imam tengah baca kunut nazilah. Maknanya dia tak boleh serakaat pun Jumaat. Dah Tok Imam iktidal rakaat kedua. Tiba-tiba dia tambah 2 rakaat je. Dia tambah 4 rakaat. Dia tambah macam Jumaat 2 rakaat. Tak apa tu kita panggil lah. Dia bangun tu 2 orang sempat panggil. Seorang tu dia tak kelai tak sempat panggil. 2 orang je. Tadi awak masuk tadi masa imam tengah baca kunut kan. Tengah baca kunut lah, kunut nazilah. Iktidal kan rakaat kedua. Awak tak dapat 1 rakaat pun Jumaat. Lepas tu dia tambah 2 rakaat. Dia ingat ke boleh tambah Jumaat. Awak tak boleh tambah Jumaat, kata awak kata tambah Zuhur. Awak tak boleh tambah Jumaat sebab awak tak dapat 1 rakaat. Kalau awak dapat 1 rakaat, barulah boleh tambah 1 rakaat jadi 2 rakaat Jumaat. Bila tak dapat 1 rakaat, awak tak boleh tambah 2 rakaat. Awak kena tambah Zuhur 4 rakaat. Awak niat semai Jumaat 2 rakaat. Tapi awak wajib kena sempurnakan 4 rakaat jadi Zuhur. Tu boleh kita beritahu. Seorang ni gitu tak apa, saya buat di rumah. Buat di rumah lah kata. Saya buat sini lah. Zuhur tu lah semai semula lah. Seorang lagi, saya rasa gitu dah dia kata. Tu pandai sikit. Seorang tu, tak boleh gitu, tak boleh Jumaat. Memang awak tak boleh Jumaat. Memang awak tak boleh serakaat pun sebab tu awak tambah 2 rakaat. Sebab serakaat pun tak dapat. Tapi awak tak boleh tambah 2, awak kan tambah 4 jadi Zuhur. Tu senang. Seorang ni, saya pun rasa macam tak sedap kena juga tadi. Betul ada kena dia kata. Apa balik main di rumah. Pada waktu gitu kita bolehlah panggil tegur. Sebab benda jelas. Sebab betul-betul masa Tok Imam baca kunut nazilah, iktidal rakaat kedua Jumaat tu, dia baru masuk semayang. Tapi dia tambah 2 rakaat, berarti dia tahu dia tak boleh serakaat pun. Tapi tak boleh tambah 2 rakaat Jumaat. Dia kena tambah 4 rakaat. Melainkan kalau dia boleh serakaat dengan Tok Imam. Imam rakaat pertama, dia pun imam rakaat kedua, dia pun Allahu Akbar, dia pun rakaat. Dapat tahu maknanya bersama rakaat imam, dapat rakaat dengan Tok Imam Jumaat dia tu.
Maka tak mampu mengambil salam, dia hanya tambah 1 rakaat saja sembahyang di Jumaat. Hari Jumaat lah. Jadi 2 rakaat lah dia sembahyang, tambah 1 rakaat. Sebab 1 rakaat tu didapat dengan Tok Imam. Ni pandai ni. Ni hak Zuhir. Hak Zuhir senaki ke? Macam hak bab syarat sujud ni. Hak Zuhir tak boleh cerita. Tapi kalau hak batin, penyakit dalaman, ada orang dia pindah bukan sujud rokok. Dia rokok tu kenapa rokok tak banyak mana? Orang sihat kena masalah tulang belakang. Dia rokok tu maknanya gitu je dia rokok. Dia seorang je. Kalau kita kata dalam soh tu congik dia seorang rokok. Orang lain rokok comel. Dia rokok dia gini, tinggi tubuh dia tu masa dia rokok. Congik. Bila tanya pak kita nampak dia okey, orang tua. Tapi kita nampak pada fizikal Zuhir tu tak ada benda lah. Bila tanya-tanya, dia masalah tulang belakang. Dia masalah tulang belakang. Lepas tu sujud, sujud apa dia kata? Sebab sujud ni diturun dengan punggung-punggung. Pada ni, dia ke depan tu dengan punggung-punggung, tak apa dia kata. Rokok ni punggung duduk diam, tubuh je tunduk, dia tak boleh. Kalau sujud dia katakan, sujud tunduk juga kan. Tapi dia kata sujud dia dah kan naik dengan punggung-punggung kan, pergi ke latar dahi tu kan. Jadi naik dengan punggung-punggung ni dia boleh buat. Tapi rokok ni punggung duduk ke depan, punggung duduk diam kan, tubuh je tunduk kan, dia tak boleh. Kita tengok mula-mula muskil. Kenapa dia rokok? Tapi berasa dalam hati aku ada penyakit ni. Tapi kalau tengok pada fizikal Zuhirnya, orang tua ni, orang tua lah, bukan tua kereta, bukan tua sangat dah. Maknanya okey dari segi dia tu, gagah lah. Masalah tulang belakang dia kata. Dia sujud boleh dia kata. Rokok dia tak boleh. Jadi dia buat tu setakat dia boleh buat. Pada kalau tengok kat macam lain daripada orang lain lah dianya. Tu mana apa? Dia ada penyakit. Kita tengok kok luar kok berzika je. Ni masing-masing lah kedudukan dia tu macam mana, sebab apa dia jadi dia macam kalau kita kata kok dia boleh tunduk setakat tu je boleh tunduk. Tapi kalau bedah mata, tu memang dah kita tahulah dia tunduk ke depan. Kalau orang tua kan, orang tua pakai cermin mata hitam. Tengah-tengah malam, tengah-tengah hari ke tengah malam, okay, mata hitam je. Kita tahulah ya haji ni bedah mata. Kita tengoklah dia berdiri, dia tunduk ke hadapan untuk rokok sedikit je. Masa sujud dia turun ke lantai. Itu ke lantai punggung dia, dia sujud tunduk ke hadapan sedikit je. Kalau gitu boleh tu kursi. Tapi tu mudah kita boleh tahu penyakit dia tu. Untuk sementara lah. Untuk sementara. Jadi syarat ni kena tinggi pemuda kepala. Sebab daripada tengkok kita ni, kita lain tinggi daripada tengkok dan 2 bahu. Sebab macam sebut tadi, inilah hai'ah sujud. Kelakuan sujud, ianya adalah sehina-hina rukun. Rukun yang paling tazallul dipanggil. Rukun yang paling menghina diri. Rukun yang paling menghina diri. Sebab kita manusia. Kejadian manusia ni kejadian yang tadi lah, kejadian yang pertengahnya comel. Ada ni. Kita kan tegak berdiri. Makan dalam keadaan berdiri, comel je kita ni. Adapun binatang, Tuhan jadikan dianya merangkak. Punggung dengan kepala dia seiring masa dia merangkak tu. Tu binatang. Kemudian binatang ni pada masa dia nak makan, dia kena tunduk muka ke bawah. Punggung dia tinggi masa nak makan. Masa makan pula, kok punggung tu keluar benda pula. Kok depan dia makan, kok belakang keluar. Ni binatang lah. Lembu lah. Apa pasal gitu? Ada ni. Ada pun manusia, comel Tuhan jadikan. Berdiri molek, akal molek, cakap khabar molek. Tapi sampai masa perintah Allah, masa sujud, wajib kena tunduk ke hadapan. Dahi, muka tempat yang paling mulia kena letak atas lantai. Wajib jangan berlapik dahi ni. Dahi ni muka anggota yang mulia. Letak atas lantai, dahi terbuka,
punggung tinggi daripada kepala. Ni hina diri. Dia panggil rukun yang paling tazallul. Ini rukun yang paling afdal. Lepas daripada rukun qiyam. Rukun yang paling afdal qiyam lah, berdiri. Badan berdiri tu ada Fatihah, rukun qauli, ada surah. Rukun yang paling afdal rukun qiyam. Nombor 2-nya rukun sujud. Hina tak hina tadilah. Letak dahi lata, dahi jangan ada berlapik. Kemudian dalam keadaan wajib tinggi punggung daripada kepala. Dahlah tu rukun yang paling tazallul, yang paling menghina diri. Kena buat 2 kali pula pada tiap-tiap rakaat. Hak ni hak iblis tak ambuh ni. Takkan dia orang lebih nak tunduk sujud kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS masa tu pula belum lagi ditiupkan roh. Baru dijadikan Nabi Adam lembaga tubuh daripada tanah. Belum bernyawa lagi. Belum ditiupkan roh laginya. Tiba-tiba Allah perintah iblis laknatullah tu, pergi sujud pada Nabi Adam AS. Bukan dia gitu. Ni padat ni. Iblis tak bersujud tu. Sebab apa? Sujud ni paling menghina diri. Paling menghina diri. Tapi itu Allah Ta'ala perintah tunduk kepada lembaga Nabi Adam. Padat ni. Kita ni sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mari macam okey je lah. Tunduk pada sama makhluk pula. Tanah pula. Kita ni tunduk pada Allah Ta'ala ni. Ada ni. Tunduk pada Allah, sujud pada Allah Ta'ala ni. Maknanya apa? Lagilah kita menghinakan diri. Jadi orang sujud Allah Ta'ala ni, tak ada lah sombong macam iblis tu. Tak ada lah sombong. Kalau benar-benar sujud lah, benar-benar menghayati hai'ah rukun sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sebab tu orang dulu dia suka ambil gambar orang sujud, letak dinding ke apa yang ambil gambar orang sujud. Ada ni, dia ambil gambar orang sujud. Sebab apa? Tu kita siapa kita atas dunia ni, pakak besar mana pun, tak kira lah raja ke presiden ke siapalah, orang Islam sujud macam mana? Ke raja disujud melenggok ke langit, presiden disujud melenggok ke langit? Tak, sama aja, menungging sama aja. Tetap tinggi punggung kepala satu, tetap masing-masing dahi letak tepat pijak. Kalau betul-betul orang semayang ni betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala, tak ada lagi lah nak sombong. Nak sombong ke mana kita ni? Dan kita ni pula apa sama-sama pikul tahi. Tahu tak pikul tahi? Orang dulu kan ada orang kerja pikul tahi orang dulu. Ni cerita orang zaman dulu cerita lah. Sekarang ni tak ada pikul dah tahiknya. Direba je lah lori ambil tahi. Kalau tak direba lori tahi dah. Nama comel sekarang ni. Dulu orang pikul tahi, buang tahi tu lah. Sekarang ni kita bawa tahi. Ke tak ada bawa tahi? Kita bawa tahi belaka. Rongga kita banyak. Rongga ni banyak. Tapi Tuhan tutup bau-bau tahi tu keluar. Kalau tidak masing-masing bau berat. Jenis makan berat-berat tu berat. Jenis makan petang je ring, boleh tahan lah. Tak duduk dekat. Mana walaupun tahi penuh dah perut, tapi tak keluar bau. Tuhan jadikan. Bila ceritanya, masing-masing pikul tahi. Kalau tahi perintah, tahi perintah, waktu mana pun saya duk cerita lah. Waktu mana? Waktu tengah sedap tidur, bikah bangun. Macam mana kalau waktu tu tengah bercakap dengan boh besar? Kan Mana kita turut? Kita turut boh ke kita turut tahi? Nanti lo tahi boh besar depan ni mau tunggu 2 tahi. Boleh cakap dengan tahi gitu. Tak boleh dia keluar situ. Jangan degil.
Tak, sekarang royak ke tahi, tubuh bapuk sekali ada depan. Mana boleh? Tunggulah. Tunggu. Dia keluar situ je lah kalau tunggu. Mana apa ni? Bukan bos besar. Raja depan pun tak heran. Dah waktu kata, aku lagi jam bang. Aku lagi atur aku dulu. Raja depan, atur aku dulu. Atur kita. Tak nak besar kat mana? Kita jadi daripada apa? Daripada air mani. Nak cakap air mani pun malu. Cakap air mani pun malu. Jangan kira orang tak betul. Dia kedai ni pelayan kedai tanya, awak nak minum apa? Saya nak minum air mani. Dia kata gila pula ni. Nak minum air mani. Tu gila lah. Kenapa? Nak cakap malu air mani ni. Lepas tu air mani keluar daripada mana? Kemudian kita keluar daripada mana? Melainkan kata tunggulah. Melainkan kita ni dijadikan daripada intan beliang. Tempa tubuh kita jadi manusia daripada intan beliang. Boleh sombong. Kalau kita jadi daripada intan beliang, kita jadi daripada air mani yang hina. Khuliqa min ma'in mahin. Khuliqa min ma'in dafik. Dijadikan daripada air yang hina, dijadikan daripada air yang terpancar. Kita mati pula. Lambat je sedikit dijumpai. Hak kisah-kisah mati seorang diri tu kan. Dia punya bau dia memang kalau orang tak biasa berbau, tak boleh nak makan lepas dia tu. Kita kalau kita bau bangkai lembu ke tepi jalan, busuk tu busuk lah bangkai lembu. Tapi dia tidak mempengaruhi selera makan kita. Tapi kalau kita pergi tempat mati seorang diri tu, kita pergi rapat, lepas tu nak makan jadi bau dia pelik. Tu manusia. Masuk dalam kubur pula jadi makanan ulat cacing je. Kemudian kita meniti tiang-tiang ni garanti lepas ke? Garanti lepas? Nak sombong? Itu bicara hakikat diri kita. Tu kita. Diperintah sujud. Ni sujud tu tak pakai tinggi punggung dan kepala. Dahi letak di tempat sujud tanpa berlapik. Atau hakikat kita. Lepas tu dia nak comel orang semayang ni. Terus sudah Allah-Allah lah dengan hamparan sendiri. Sebab kita nak sujud tempat orang pijak, tempat yang sama-sama sujud. Melainkan kalau kita ada alas dengan alasan kita sendiri, contohnya kapek tu bercorak-corak, dia pun nak tutup dengan serban putih dia, tak apalah. Ada ni. Jangan pula kapek tempat semayang kosong, dibawa serban dia hok bercorak-corak yang bukan berwarna putih, dialah dengan serban hok bercorak-corak. Tu pelik orang panggil. Sebab masjid tu kapek dia kosong, yang digambil pula serban yang bercorak-corak dia buat Allah. Jadi hak kosong tu tak makruh. Dia Allah dengan serban yang bercorak-corak yang hukum dia makruh. Ni kadang-kadang orang yang dia tak suka sujud sebagai tempat orang ramai sujud, tempat orang pijak-pijak. Tempat orang pijak lah. Orang tua ke, orang muda ke, budak-budak ke, pijak. Kita nak sujud tempat tu. Ni ada apa? Ada masalah dalam hati masing-masing. Tapi kalau dijadikan alas tu untuk menutupi kapek yang bercorak dengan serban yang putih, tak apa. Ataupun kapek tu kosong, tapi nak alas dengan serban putih yang kosong, tak apa. Alas tu kosong, kapek kosong dah. Dia nak sujud atas serban putih yang kosong, tu tak apa. Dia nak saya apa? Nak alas dia, nak pakai alas yang putih. Tak ada masalah tu. Ni dok dia ambil serban yang bercorak-corak. Ni kadang-kadang dia tak suka nak sujud sebagai orang ramai sujud. So letak dahi tempat orang pijak. Gitulah sepatutnya. Itu hai'ah kelakuan sujud. Rukun yang paling tazallul, tempat yang di antara yang dimustajabkan doa. Kenapa masa sujud dimustajabkan doa? Sebab masa sujud lah masa yang paling hampir hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sujud lah. Bila kita memohon masa sujud ni, lain permohonan kita ni.
Sebab masa keadaan kita tengah letak dahi atas latar, dalam keadaan tinggi punggung dari kepala, menungging kitanya. Lepas tu sujud, lepas tu berdoa. Lain cara kita berdoa dalam keadaan kita sedang sujud. Ini bicara rukun sujud, rukun yang paling tazallul. Dalam keadaan menungging, meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya pada masa sujud. Syarat untuk sah rukun sujud yang ketujuh daripada 8 syarat. Jadi orang sujud 2 kali ni tak ada sombong-sombong dah. Tak ada dah. Dak ni beri salam aku belaka dah, tak ada dah orang lain ni. Siapa duduk sebelah aku ni? Mari mana orang kampung ni? Allah. Tadi masa semayang sama je sujudnya. Ada pesan gini, hak pasal sombong. Nak rapat-rapat tak boleh. Nak rapat-rapat tak boleh. Ni jangan main ni sejadah siapa ni? Sejadah siapa ni? Biasa sejadah orang perempuan, orang lelaki tak ada sejadah orang perempuan. Ni sejadah siapa ni? Tempat siapa ni? Tempat mau dating, mau tak kenal ni siapa orang ni? Apa? Ada iblis pula dalam masjid surau. Nak sombong itu lalu Ada seumpama tu. Jangan. Waktu orang lebih tu. Dia tak boleh duduk rapat-rapat dengan dia. Siapa mong? Ahli syurga ke? Ni orang jahil tukir yang ilmu pegangan tak tahu ke mana, ilmu tas tak tahu ke mana. Ni wak huru-hara di masjid. Banyak seumpama ni. Di masjid kadang-kadang mari pasangan iblis dia panggil. Tok laki pun sombong pasal tu, bini pun sama naik sombong pasal tok laki dia. Hak ni pasangan iblis yang panggil. Tapi mainnya hak pula tok laki ni hebat di masjid, dia segala-gala. Hak bini tu hebat pula dah. Jangan main mulut bini dia. Dia nak kata pada dia kata je. Siapa sebenarnya? Hak tu kena tahu tu atau kamp pemulihan. Macam tempat kedadah atau tempat gitu. Dia ingat ke dia berpangkat dia apa ni? Sampai dalam masjid aku apa? Kita faham tak masjid tempat sujud. Dipanggil tu masjid tempat sujud. Dia tak panggil tempat rokok, dia panggil tempat sujud. Kalau musola tempat semayang, masjid tempat sujud. Faham tak? Mu gimana tu? Pergi masjid tempat sujud Sujud mana? Menungging tinggi punggung dari kepala Lepas tu pergi masjid kena merendah diri lah. Sebab tempat sujud orang akan merendah diri. Kalau sombong pasal ni bukan masjid kamu kena pergi. Nak pergi mana? Pergi tempat danduk lah. Ke tempat danduk. Orang lelaki je boleh pergi, bini tak boleh bawa. Tempat danduk kan. Tok lelaki tua dah. Bini pun tua juga. Jangan pergi masjid, pergi tempat danduk. Pergi sekelamin lah. Ke tak boleh? Tak boleh bawa bini tu. Bini tua dia buat tempat danduk. Dia nak tengok hok muda-muda lah. Tak pergi masjid, pergi tempat sujud. Tapi bawa sifat Azazil. Sombong Azazil tak hipokrit. Dia betul-betul engkar. Ni sujud 2 kali. Lepas tu kekalkan sifat Azazil. Nak hidup mana pun tak tahu. Bukan kata dimurkai oleh Allah. Bukan sama-sama manusia pun tak berakhir. Tengok muka tak kenang dah. Dia je berasa macam orang tu ke dia. Dok, orang beci. Orang sombong ni orang beci. Orang akan beci. Tapi dia tak sedar diri panggil dia. Dia tak sedar diri. Dia rasa macam orang pandang mulia ke dia rasa. Ni pun ni bahaya pasal gini ni. Masjid tempat sujud. Tiap-tiap rakaat 2 kali sujud. Mana kita kena ingatlah hak bacaan tu kita tadabburkan bacaan. Hak perbuatan kita tu. Ni masa rokok tunduk kepada Allah Taala. Ni masa sujud. Tengok. Yang hanya dibenarkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sujud ke Rasul pun tak boleh. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang ketujuh ni, meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya adalah hay'ah sujud. Kalau kau sujud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam semulia makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau tinggi tengkok dekat punggung, tidak sah rukun sujud. Tu tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun kalau sujud tu punggung dengan tengkok sama level, pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i, sujudnya tidak sah. Melainkan kalau saya sebut tadi, dia duduk di tempat yang tak ada nak sujud tu, tak ada ruang. Mana sebelah barat, sebelah kiblat tu memang situ tinggi. Sebelah punggung dia ni, sebelah timur ni tempat rendah. Jadi dia sujud menyebabkan punggung dengan tengkok jadi sama level contohnya. Maka disemayanglah keadaan yang seumpama tu, kemudian dia wajib kena ulang balik sembahyang. Sebab dia sembahyang dalam keadaan tak mampu nak melengkapkan syarat untuk sah rukun sujud. Melainkan kalau kata tinggi tengkok daripada punggung ataupun sama level atau tengkok dengan punggung kerana dia sakit, dia tak boleh nak tunduk ke hadapan banyak-banyak, maka tu kerana sakit, maka dia maafkan, sujudnya sah, sebenarnya tak wajib diulangi kembali. Habislah. Itu syarat yang ketujuh. Kedelapan daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud, wajib tamakninah padanya pada sujud. Tamakninah lah. Tamakninah ni diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Itu dia tamakninah. Jadi pada masa sujud mudahlah nak dapat tamakninah tu. Jadi diam kan. Letak ni 7 anggota latar tu kan diam senyap tu, mudahlah dapat tamakninah. Hak terdahulunya yang peringat sangat tamakninah ni dalam i'tidal. Sebab apa peringat sangat dalam i'tidal? Sebab dalam i'tidal ni kita gerakkan tangan. Sami Allahu liman hamidah, tangan kita angkat, kita turun tangan. Jadi masa tangan kita angkat turun tu, masa tu tidak boleh ke lagi tamakninah. Sebab belum berhentikan anggota. Tiba-tiba tangan berhenti je, turun pada sujud. Mana ada tamakninah? Dia sami Allah man hamidah tu tegak dia tu lama juga. Tapi tangan dia angkat perlahan-lahan, turun perlahan-lahan. Terhayung pula tangan dia sebab dia turun dengan kuat contoh. Jadi tangan dak berhenti molek tu, berhenti je tangan, dia pun terus turun sujud. Mana tamakninah dan i'tidal? Tu kena jaga. Hak ni kalau hari Jumaat lah kita boleh tengok lagi Jumaat orang semai sunat tahiyatul masjid tu. Kadang-kadang dia semayang masa khatib sudah berkhutbah, dia semayang tahiyatul masjid. Qabliyah Jumaat dan tahiyatul masjid tu. Kita tengok kadang-kadang angkat tangan sampai Allah manamidah, turun tangan turun sujud. Tak ada tamakninah. Tapi semai sunat lah. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, tamakninah dalam i'tidal ketika semai sunat tidak diwajibkan, bukan i'tidal pun ketika semai sunat tidak menjadi rukun. Gitu je lah kita boleh kata. Sebab semai sunat. Semai fardu dia tak ada dalam i'tidal. Semai fardu mazhab Hanafi. I'tidal bukan rukun pun pada semai fardu mazhab Hanafi. Gitu je lah. Tapi nak kena jaga sikit bab tamakninah adalah ketika i'tidal. Satu laginya terkadang ketika duduk antara dua sujud. Ada jenis dia letak tangan atas lutut dia gerakkan tangan. Daripada sujud yang pertama, dia berpindah kepada duduk ada sujud. Dia bangun tu letak tangan atas lutut dia gerak tangan dia sampai ke tengah paha, dia gerakkan ke hadapan tangan dia, turun atas latar sujud yang kedua. Tangan tu bergerak, kenapa? Di sujud yang pertama dia berpindah pada duduk ada sujud. Jadi letak tangan mula-mula di kepala lutut. Tapi masa sujud tu digerakkan tangan dia ke belakang, lepas tu digerakkan ke depan pelan-pelan. Kemudian pun turun latar, pindah pada sujud yang kedua. Tapi pada masa duduk sujud tu tangan tu berhenti ke tak? Tak berhenti tangan atas paha tu. Mana tamakninah dia nya? Ni pernah tengok seumpama ni. Tapi yang banyak tak ada tamakninah dalam i'tidal. Tapi duduk sujud ni pernah saya tengok. Kan kita kan duduk sujud, tangan kita letak di atas mana? Atas paha.
Yang mana jari kita masa letak atas peha tu, jari kita tu berbetulan dengan kepala lutut. Faham tak ni? Hujung jari kita dengan kepala lutut ni apa ni? Kalau nak pastikan betul ni ambil tu lah, ambil siku tu. Ambil pembaris pun tak apa. Letak depan tu ambil pembaris. Ni kepala lutut ni dengan hujung jari ni. Biar ngam-ngam. Situ tempat sunat letak tangan kita kena ada sujud. Tapi yang saya sebut tadi ni, digerakkan tangan ke belakang, ke depan, dia pun sujud yang kedua. Mana apa ni? Tak ada tamak ninah. Tamak ninah ni kena diam sekalian anggota. Hak tidak tadi tu, tangan diangkat. Memang disunatkan angkat tangan. Jadi tangan belum diam molek-molek, tangan berhenti letak je di tepi tu, terus di sujud yang pertama. Tak ada tamak ninah. Adapun dalam sujud ni, letak bumi ke latar 7 anggota tu okey dah lahnya. Mana ni? Letak latar, diam 7 anggota, dapatlah tamak ninah. Pada ni. Dia tamak ninah adalah syarat yang ke-8 bagi syarat untuk sah sujud. Hak bicara bab khusinya berkait dengan syarat yang kedua, berkait dengan syarat yang ketujuh. Hak tu hak berkait dengan orang yang semata khusi. Problemnya adalah ketika dia sujud dapat tak menyempurnakan 8 syarat ni. Bila tidak kena dahi latah, maka dahi tidak akan terbuka, kena latah. Maka tak ada lah menekan dahi atas latah, terapung atas udara. Bagi orang yang semata khusi, masalah dia bukan masalah duduk, masalah dia adalah masalah sujud. Masalah dia masalah sujud. Adapun kalau orang tu memang dia boleh berdiri, tapi dia kalau turun ke latar, dia jadi tak boleh nak naik. Ada pasien gitu, faham tak? Dia ada orang sakit macam-macam lah. Di antaranya orang gemuk. Dia kalau turun ke latar, tak akan boleh naik kembali pada beliau kat yang kemudian. Faham tak ni? Dia turun latar, turun sujud latar, dia nak selesai nak bangun dia berdiri tak boleh. Ada orang ni masalah tulang belakang ke, masalah macam-macam penyakit orang ni. Jadi kalau kira asalnya dia semain berdiri macam biasa, rokok i'tidal macam biasa berdiri, sujud pun tunduk dalam berdiri. Dia tunduk dalam berdiri, bukan turun ke latar. Ada turun. Baru turun dia tak boleh naik. Dia turun tak boleh naik. Ada yang tak boleh turun, tak boleh turun dari bawah, tak apalah. Hak boleh turun tapi tak boleh naik. Dia tak boleh turun. Sebab dia tak boleh nak berdiri pada rakaat yang kedua. Berdiri rakaat kedua tu rukun pula. Dia tak boleh nak berdiri, maka tak boleh turun. Maka dia sujud dalam berdiri, tunduk dalam berdiri lebih rendah daripada tunduk rukuk. Lebih rendah daripada tunduk rukuk. Kalau boleh lah, kalau boleh belakang ni. Tapi dia tunduk masa berdiri dalam tunduk sujud berdiri tu, kena beri tunjuk kata ke tak? Duk atas kursi dulu daripada berdiri lama-lama, lepas tidak berdiri, duk atas kursi. Barulah isyarat kepada sujud daripada atas kursi. Boleh lah. Ada ni. Lepas tu dalam FB tengok macam-macam tu, jangan terkesan sangat. Duduk atas kursi dia kata. Menambahkan rukun duduk dia kata. Ada orang viral. Dia orang viral gitu. Orang macam kursi ni kau dengar tu kau Allah lah kejutan lah. Dia viral. Dan sekarang ni dia sampai berdiri. Lepas daripada tidak berdiri, dia duduk atas kursi. Duduk barulah dia turun sujud. Tunduk pada sujud. Mana dia telah duduk tambah rukun dia kata. Lepas tu nak macam mana? Ada ajar tu dalam berdiri ni tunduk, lepas tu ambil kursi. Di belakang ambil pelan-pelan, letak pun atas kursi. Mana apa ni? Dia tak duduk dulu. Duduk je menambah rukun duduk dia kata. Ada. Akan viral macam-macam. Hak berkaitan dengan main atas kursi ni. Ada yang lagi parah dia ni. Sebelum rokok tu duduk atas kursi dah dia kata. Takbir berdiri, baca Fatihah macam biasalah. Jadi nak rokok tu duduk lalu dah dia kata. Lepas tu rokok atas kursi, tidak sujud atas kursi, rendah sikit dia rokok tadi. Dia kata gitu. Biar rokok tu jangan rendah sangat. Jadi rokok tu dia suruh duduk dah. Tak ada pasal-pasal.
Walaha dia kuasa. Rokok wajib berdiri, iktidal wajib berdiri. Dia suruh duduk dah masa rokok. Tu batas sembahyang awal lagi. Tu batas sembahyang awal lagi. Ada ajar dalam FB, orang pun viral. Siapa yang mengajar tak dikenali pun, siapa pun tak tahu. Tapi janji menggempokkan. Orang dengar, batal tak sah sembahyang. Akan sedap dengar tu. Tak ingin dia sakit nanti, dia tahu nak sembahyang macam mana. Tapi bab sembahyang kursi masa sujud tu memanglah ada pandang-pandang mazhab yang membenarkan. Tak ada apa-apalah. Bagi yang kita mazhab Syafi'i, kita beramal dengan mazhab kita. Bagi orang lain tu serah pada dia lah. Dia buat macam mana, keadaan dia macam mana, wallahu alam. Sebab macam sebut tadilah, zahir kita nampak okey, tapi penyakit dalaman masing-masing. Selesai 8 syarat untuk sah rukun sujud. Dan sunat membaca padanya pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali, dan sekurang-kurang akmalnya, sekurang sempurna 3 kali, maka 5 kali, maka 7 kali, maka 9, maka 11 kali. 11 lah, sebanyak-banyak tasbih dalam sujud. Sama dengan tasbih dalam rokok, sebanyak-banyak 11 kali tasbih. Bila ni? Semayang seorang diri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.